Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so untuk hari ini kita akan sambung ber-PDPR. Okay, kita akan ber-PDPR sampai bila saya pun tak tahulah. Okay, so untuk hari ini kita akan masuk dua subtopik, iaitu subtopik 2.6 dan juga subtopik 2.7. Okay, jadi so PDPR kita yang selepas ini, okay, kita akan masuk bab barulah. Okay, tapi saya skip dahulu bab 3 sebab bab 3 agak sukar untuk ajar dari segi macam ini. Okay, so saya akan ajar masuk bab 4 dahulu. Okay, bila kita dah boleh bersemuka baru saya akan masuk bab 3. Okay, so bermula dengan PDPR yang kali yang ini. Okay, setiap kali sebelum saya mulakan PDPR, okay, saya akan bagi satu soalan lah. Okay, satu soalan mudah di mana kamu perlu jawab, tulis di ruangan komen. Kamu tulis macam biasa, nama kamu, kelas apa dan jawapan kamunya. Apa jawapan untuk soalan ini. So, untuk soalan PDPR, untuk soalan hari ini, mudah sahaja. Berikan saya definisi kuantiti vektor dan kuantiti skalar. Saya ulang. Berikan saya definisi kuantiti vektor dan kuantiti skalar. So, kamu tulis nama kamu tulis kelas kamu dan kamu tulis jawapan lah. So, kamu tulis jawapan, kamu tulislah kuantiti vektor ialah apa. Kemudian kuantiti skalar ialah apa. Macam itu. So kita masuk soalan pula. Slide seterusnya. Seperti biasa, sebelum kita memasuki subtopik 2.6 daya, so kita perlu tahulah standard pembelajarannya apa. Yang pertama adalah mendefinisikan momentum sebagai kadar perubahan momentum. Mendefinisikan daya sebagai kadar perubahan momentum. So kat sini kita boleh tahulah, kita nampaklah definisi daya adalah kadar perubahan momentum. Seperti mana yang kita tahu, kalau saya ada ajar hari itu, kalau nampak perkataan kadar, maksudnya ianya mesti bahagi dengan masa. So apa yang bahagi dengan masa adalah perubahan momentum. Nanti kita tengoklah. Kemudian menyelesaikan masalah melibatkan rumus F sama dengan MA. So ini adalah rumusnya, kamu kena hafal F sama dengan MA. F ini adalah daya, force. M ini adalah mass, jisim. A ini adalah pecutan lah, acceleration. So unit dia saya tak pasal, saya rasa ada kot selepas ini. So kita masuk subtopik 2.6 daya. 2.6 daya, kebanyakan aktiviti dalam kehidupan harian melibatkan daya. Daya boleh mengubah keadaan gerakan suatu objek. Bagaimanakah daya mengubah momentum gerakan suatu objek pada satu garis lurus. So kita tengok aktiviti 2.13. Tujuannya adalah untuk menjana idea mengenai hubungan antara daya dengan pecutan serta jisim dengan pecutan. So kita nak hubungan antara yang pertama adalah daya dan pecutan. Tercancel pula. First dia nak kaji hubungan antara daya dan pecutan. Dan yang kedua ni ajar antara jisim dengan pecutan. Kalau kamu perhatikan, daya, pecutan, jisim, semua ini ada dalam rumus ini. Rumus F sama dengan MA. F sama dengan MA. So dia nak kajilah apa hubungannya. So radah adalah jangka masa, kamu baca sendiri lah radah bahan dia. So A, mengkaji hubungan antara daya dengan pecutan untuk jisim tetap. So dia kaji daya dan pecutan, di mana daya ini tak silap saya kalau ikutkan kat sini diwakili oleh tali yang kenyal lah ni. Daya diwakili oleh tali. So sediakan susunan rajah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.51 seperti ini. Kat troli ada landasan. Kat ni ada pita detik lah. Ni ada pita detik yang disambungkan ke hujung ke bontot, kita panggil troli ni. Hidupkan jangka masa detik dan tarik troli ke bawah landasan dengan seutas tali kecil. Satu utas tali kecil dengan satu unit daya. So ditariklah. Tali kenyal kat sini, kamu akan tarik dia. Hitungkan pecutan troli daripada carta pita detik yang diperoleh dan catatkan dalam jadual 2.10 dan ulang eksperimen. Menggunakan 2 tali, kemudian diulang sekali dengan 3 tali.
Plotkan graf pecutan A melawan daya F dan seterusnya. Nyatakan hubungan antara pecutan A dengan daya F. Okey, so bila tarik kita akan dapatlah hal laju awal, hal laju akhir dan juga masa. Okey. So kira pecutan adalah V tolak U bahagi dengan T. Ini kita belajar dalam subtopik 2.2 tak silap saya. Okey. So satu talinya, dua tali kenyang, tiga tali kenyang. Okey. So kat sini kita boleh katakan semakin banyak tali kenyang ni maksudnya dayanya semakin bertambah lah. Okey, semakin bertambah tali kenyang ni semakin bertambah daya. So apakah berlaku kalau daya bertambah? Okey, nanti kita tengoklah pada keputusan yang dekat slide seterusnya. Okey, B, mengkaji hubungan antara jisim dengan pecutan untuk keadaan daya tetap. Okey, kat sini pula dia nak kaji hubungan antara jisim dengan pecutan. Okey, jisim dengan pecutan tadi, daya dengan pecutan, sekarang jisim dengan pecutan. Okey, kemudian kat sini dia kata arahannya masih lagi susunan radas yang sama. Ulangi langkah 1 hingga 2 di aktiviti A dengan menarik sebar troli menggunakan dua utas tali kenyang yang direnggang sama. So kata sini daya tetap kan. Okey, so dia gunakan dua tali itu. Okey, ditetapkanlah. Ya, pemboleh ubah dimalarkan adalah daya. So dia selaraskan eksperimen B ni, aktiviti B ni kalau dia ulang balik dia akan guna dua tali. Okey. So tengok kat sini. Ulangi langkah 1 dan aktiviti B menggunakan dua buah troli seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.52, kemudian dengan 3 buah troli. So apa yang diubah kat sini adalah troli lah, bilangan troli. So bilangan troli ini diwakili oleh jisim. Okey, bilangan troli ini diwakili oleh jisim. Satu troli, dua troli. Okey, kemudian hitungkan pecutan. Okey, masih lagi sama menggunakan pita detik. Okey. So plotkan keracunan. Plotkan graf pecutan A melawan songsangan jisim 1/m. Okey, maksudnya jisim tadi tu kamu 1/jisim lah. Okey, seterusnya nyatakan hubungan antara pecutan A dengan jisim M. Okey. So, ini demi jadual. So, apa keputusan yang didapat? Okey. Dia kata kat sini, keputusan aktiviti 2.3 menunjukkan bahawa pecutan suatu objek bergantung kepada daya yang dikenakan dalam dan jisim objek itu. Masuk kat sini kata pecutan itu bergantung kepada daya dan jisim. Okey. So, apakah hubungannya? Okey, yang pertama, eksperimen pertama tadi, aktiviti pertama tadi, dia nak kaji antara daya dan pecutan. So, semakin bertambah daya, kita akan dapati semakin bertambah pecutan. Grafnya berkadar teruslah. So, pecutan berkadar terus dengan daya yang dikenakan. Ingat, kalau bagi graf, jawapan kamu mesti berkadar terus. So, pecutan berkadar terus dengan daya dikenakan, maksudnya semakin bertambah daya, semakin bertambah pecutan. Okey. Dia punya konsepnya macam ni lah. Okey, kalau kamu tengah jalan-jalan, tiba-tiba ada kawan kamu tolak kamu daripada belakang. So, apa jadi pada kamu? Okey, kamu akan bergerak dengan lebih laju sebab ada daya yang ditolak kamu. Okey, ada daya yang digunakan untuk menolak kamu. Okey, so menyebabkan kamu akan bergerak dengan lebih laju. Okey, sebab ada pertambahan daya masuk kat sini. Semakin bertambah daya, semakin bertambah pecutan. Okey, ataupun pecutan berkadar terus dengan daya kalau dia bagi graf macam inilah. Ini kamu belajar dalam bab 1 hari tu. Okey, so dari segi penulisannya ini dari segi penulisannya lah. A berkadar terus dengan F. Okey. Kemudian aktiviti yang kedua, dia kaji antara pecutan dengan songsangan jisim. Okey, apa hubungan antara jisim dengan pecutan lah. Okey. So kat sini kita akan dapat A pecutan berdasarkan graf inilah. Okey, kalau berdasarkan graf ini, kita akan cakap A berkadar terus dengan jisim. A berkadar terus dengan jisim. Okey, kalau berdasarkan graf inilah. Okey, tapi kita ada belajar juga dalam bab 1/m ini. Okey, kalau ada graf macam ini, ada 1/something kat bawah ini. Okey, kalau pasal X-nya 1/something. Okey. Graf ini juga kita boleh kata pecutan berkadar songsang. Okey, seperti kamu tengok sini. Okey, kalau graf berkadar songsang, ini adalah A, saya buat simple saja. Ini adalah M. So, kamu akan dapat graf macam ini. Okey, tapi dalam fizik, kita tak suka graf berkadar songsang. Kita lebih prefer graf berkadar terus. Jadi, macam mana kita nak ubahkan berkadar songsang ini
Okey, menjadi berkadar terus. Okey, apa kita buat? Kita buat pasti X dia. Daripada tadi pasti X dia adalah M. So, kita ubah kepada 1 per M. So, dia akan jadi macam itulah. Dia akan jadi graf berkadar terus macam ini, yang hitam ini. Okey, seperti yang ada dalam buku teks kamu ini. Okey, ini kita ada belajar dalam bab 1. Okey, just untuk refresh balik lah kalau kamu dah lupa. Okey, so pecutan berkadar terongsang dengan jisim apabila daya yang dikenakan adalah malar. Okey, so macam mana nak tulis dari segi matematiknya, inilah A berkadar songsang dengan M. Okey, ingat balik. Kalau macam ini, alamak alfa pula. Macam ni, kita akan sebut dia sebagai berkadar songsang. A berkadar songsang dengan M. Okey, macam mana nak ingat? Okey, saya dah ajar. A ini sebenarnya adalah A per 1 jika A dengan M ini berada pada kedudukan yang berbeza, satu penyebut, satu pengangka. Saya pun tak ingat. Okey, satu atas ke bawah. So, hubungannya adalah berkadar songsang berbeza dengan A, F ini tadi. Ini dua-dua berada di bahagian atas. Okey, so dia akan berkadar terus. Ini sebab satu atas, satu di bawah. So, dia adalah berkadar songsang. So, apa yang berlaku sini adalah kita boleh gabungkan kedua-dua hubungan ini untuk membentuk satu rumus. Inilah F. Kalau lakukan ini sama dengan MA lah, disebabkan kita tak boleh, kalau kita bagi macam ini, kita tak boleh, apa kita kata, kita tak boleh selesaikan. So, dia akan jadi, kita kena ubahlah F sama dengan MA. Okay, F sama dengan MA. So, dapatlah rumus dia. Di mana sebenarnya rumus ini adalah rumus hukum Newton yang kedua. Okey, ini adalah rumus untuk hukum Newton yang kedua. Okey, kamu dah belajar hukum Newton pertama masih inersia. So, ini adalah hukum Newton yang kedua kamu belajar dalam daya. Okey, hubungan antara daya F, jisim M dan pecutan A bagi satu objek bergerak ialah ini di bahagian sini F berkadar terus dengan MA. Okey, di mana pecutan ini, okey, rumusnya adalah V tolak U bahagi T. Ini kita ada belajar dalam bab topik 2.2 kalau tak silap saya. Okey, so kita dapat inilah MV tolak MU bahagi dengan V, di mana kita dah belajar MV tolak MU ini, okey, sebenarnya adalah perubahan momentum. Okey, kita belajar ke? Saya rasa tak belajar lagi. So, ini adalah subtopik seterusnya, tapi tak apalah. Okey, MV dan MU ini sebenarnya adalah perubahan momentum. Jadi, sebab itulah definisi daya adalah kadar perubahan momentum. MV tolak MU itu adalah perubahan momentum. Ini adalah momentum. MV ini adalah momentum akhir. Okey. MU ini adalah momentum awal. So, ini adalah akhir, momentum akhir. Ini adalah momentum awal. So, momentum akhir tolak momentum awal, kita akan dapat perubahan momentum. Okey. Kemudian baru kita bahagi dengan T, masa. Okey. Okey, yang ini nanti tak apalah, kita tengok bawah ni. Hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan bertindak pada arah tindakan daya daripada hubungan. So, ini kamu kena hafal lah. Okay. Hukum gerakan Newton kedua akan menyatakan bahawa kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan bertindak pada arah tindakan daya. Okay, dia berkadar terus. Kadar perubahan momentum adalah kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan bertindak pada arah tindakan daya. Maksudnya, kalau daya itu bergerak ke kanan, jadi perubahan momentum itu pun bergerak ke kanan jugalah. Okey, ini adalah definisi hukum Newton yang kedua. Okey, kalau dulu sebelum KBSM, definisi hukum Newton kedua adalah yang ini. Ini adalah KBSM punya definisi hukum Newton kedua. Tapi saya rasa untuk kamu, silibus KSSM, kalau kamu bagi definisi yang ini pun, pecutan berkadar terus dengan daya dengan pecutan berkadar songsang dengan jisim pun, saya rasa tidak jadi masalah sebab sama saja dua-dua ini sebenarnya. Okey, so kita kembali kepada tadi F berkadar terus dengan NA ini. Okey, so simbol berkadar terus ini tadi saya ingatkan tak diterangkan ke bawah. Dia terang ke bawah rupanya. Okey, kita tak boleh calculate, tak boleh mengira menggunakan rumus yang F inilah, F berkadar terus dengan NA. So apa kita perlu buat? Simbol yang ini tadi, okey, F berkadar terus dengan berkadar dengan NA tu, okey, simbol ini tadi yang kamu nampak kat tengah-tengah ini yang macam huruf alfa ini, okey, kita boleh tukar menjadi sama dengan. Okay, bila kita tukar sama dengan, syaratnya adalah mesti kita letak K. K itu adalah per malar. So, F sama dengan KMA. Okay, so
apa itu K, berapa nilai K. So kita tengok dalam sini lah. Dalam unit SI, 1 Newton ialah daya yang menghasilkan pecutan 1 meter per saat apabila bertindak ke atas jisim 1 kg. Dengan itu 1 Newton sama dengan K darab 1 kg darab 1 meter per saat. So K ini dapat 1. Jadi maka terhasillah rumus F sama dengan MA. Okay, so ini just nak bagi tahu saja. Okay, kalau simbol yang berkadar ini, yang huruf alfa ini nak tukar, kamu tak boleh calculate. So nak tukar dia bersama dengan mesti letak 1 pemalar. Okay, dalam rumus itu. Okay, di mana dalam kes ini kebetulanlah pemalarnya adalah satu saja. So maksudnya F sama dengan MA lah rumus terakhir yang dia akan dapat. Okay, so hafal. So dalam ini kamu kena hafal ini. Okay, kamu kena hafal definisi yang ini. Okay, definisi daya, kadar perubahan momentum. Kamu kena hafal hukum gerakan Newton kedua ni apa dia cakap, dan kamu kena hafal juga rumus F sama dengan MA. Okay. Okay, kita tengok. Okay, ini adalah slide terakhir untuk topik 2.6. Okay. Menyelesaikan masalah melibatkan rumus F sama dengan MA. Okay. Seorang pekerja menarik satu beban berjisim 80 kg. So ini adalah jisim lah. Okay, sepanjang satu permukaan mengufuk. Mengufuk tu adalah mendatar macam ni lah, mendatar. Okay, dengan daya 160 Newton. Jika permukaan itu adalah licin, okay, so bila dia kata licin maksudnya tiada rintangan lain. Okay, tiada rintangan lain tentang gerakan itu. Berapakah pecutannya? Okay, so apa kamu kena buat? Just guna, okay, first macam biasa, keluarkan maklumat diberi, okay, jisim 80 kg. Ini, kemudian 160 Newton ini adalah daya, so dia dah keluarkan kat sini. Okay, guna rumus F sama dengan MA, so gantikan sajalah, so dapat meter per saat. Okay, meter sesaat. Okay, meter sesaat. Okay, dapat 2 lah. Okay, just ganti saja. Okay, ini simple saja soalannya. Okay, kenapa tak ada kata kat sini? Jika permukaan itu adalah licin dan tiada rintangan lain. Okay, ini kerana bab daya ini nanti, okay, akan lebih mendalam dalam bila kamu dah form 5 nanti. Okay, bila form 5 dia akan cerita macam mana kalau ada rintangan. Macam mana kalau dia tak licin, permukaan itu adalah kasar. Okay, itu nanti tentang 5. Okay, untuk tentang 4, simple saja guna rumus F sama dengan FA, gantikan saja. Make sure jisim adalah 80 kg, mesti unit kilogram. Okay, daya mesti dalam unit Newton, baru kamu boleh gantilah. Okay, contoh yang kedua, sebuah kereta berjisim 1200 kg. Okay, ini adalah jisim dia bergerak dengan laju 30 meter per saat. 30 meter sesaat. Okay, so ini adalah laju awal atau laju akhir. So kita tengoklah, bila brake kereta tekan, kereta itu berhenti. So bila berhenti maksudnya ini adalah U, ini adalah laju awal. Okay, V ini adalah laju berhenti, ini adalah laju akhir. So berhenti maksudnya kosong lah. Okay, dalam masa 5 saat. So ini adalah T. Hitungkan daya yang dikenakan pada brake kereta itu. So kita boleh direct, sama ada kamu nak kira satu-satu macam dalam ini pun boleh, atau kamu nak direct terus guna rumus F sama dengan NA. Okay, di mana tadi kita tengok dah, F sama dengan NA. So M V tolak U bahagi dengan T. Macam muka orang pula. Okay, V tolak U bahagi dengan T. So ini asalnya adalah F sama dengan MA lah. Okay, ingat balik. A itu adalah pecutan. So rumus pecutan adalah yang ini. Yang saya kotakkan ini adalah rumus pecutan. Okay, so kalau ikut buku teks, so kita cari V tolak U, cari pecutan dulu. So V tolak U bahagi T. Okay, so 0 tolak 30 bagi 5 dapat negatif 6 meter sesaat. Okay, so kemudian gantikan dalam F sama dengan MA lah, jisim 1200. So nanti dapatlah negatif 7200 Newton. So tanda negatif ini menunjukkan daya bertindak pada arah bertentangan dengan arah gerakan. Okay, menunjukkan daya bertindak pada arah bertentangan dengan arah gerakan kereta. So kalau kereta itu ke kanan, maksudnya daya itu ke kiri lah. Okay, so ini sebenarnya actually merujuk kepada daya geseran. Okay, sebenarnya ini adalah daya geseran sebab dia brake. So bila brake masih ada daya yang melawan dia lah. Okay, so kat sini ada latihan formatif 2.6. Okay, buat
buat kedua-duanya sekali. Okay, saya rasa tak ada yang susah jika jasad. Okay, ini macam biasa saja F sama dengan MA. Okay, 6 saat. Okay, ini susah sikit lah. Okay, nilai F sama dengan 10 Newton. Tentukan sesaran jasad itu 6 saat selepas jasad itu mula bergerak dari keadaan merehat. Okay. Okay, untuk soalan 1B ini. Okay, soalan 1B ini. So, kamu kena mula-mula kamu kena cari F sama A. So, kamu dapat A. Okay. A ini pula adalah sama dengan V tolak U bahagi E. So, U kat sini adalah kosong sebab dia kata tentukan sesaran jasad itu 6 saat selepas jasad mula bergerak dari keadaan rehat. So, ada jawab awalnya adalah kosong. Tidak ada 6. So, kamu kena cari V lah. Okay. Mula-mula kita ulang ya. F sama dengan A. So, kamu cari A dahulu. Dah cari A. A itu adalah sama dengan V tolak U bahagi T. Okay. Kemudian kamu cari V. Okay. Kamu cari V. Okay, U adalah kosong sebab dia kata bergerak dari keadaan rehat. Okay, T adalah 6. So, cari V dapat V lah. So, kamu dah ada V, kamu dah ada A, kamu dah ada U, kamu dah ada T. So, kamu bolehlah cari sesaran ini guna balik rumus yang kita ada belajar dalam satu topik 2.3 atau 2.4. Saya pun tak ingat, minta maaf lah saya tak ingat. Okay, yang rumus gerakan linear itu. Okay, so kamu kena tengok balik lah dalam teks kamu. Ada 4 rumus. Okay. Tengok yang kedua, satu daya 80 Newton tindak selama 7 saat ke atas suatu objek yang pada asalnya pegun dan menyebabkan objek itu mencapai ke laju 35 meter per saat. Okay, so asalnya pegun, so pegun itu maksudnya ada jawabannya kosong lah, ada jawabannya ada 35, T adalah masa. Okay, jisim objek itu, okay, 80 Newton ini adalah F, so guna saja rumus ini. F sama dengan MV tolak U bahagi dengan T, so kamu dapatlah. Okay, kemudian yang sesaran ini, okay, guna balik rumus yang saya kata, rumus gerakan linear tu yang ada 4 itu tadi. Okay, so buat soalan 1, buat soalan 2. Okay, so kita masuk subtopik seterusnya. Okay, subtopik seterusnya ini adalah subtopik yang kedua last lah. Okay, subtopik 2.7. Okay, tapi kita dah belajar subtopik 2.8, jadi ini kiranya subtopik yang last lah sebelum kita masuk bab 4 nanti. Okay, sebelum masuk bab 4. Okay, kita skip bab 3 dahulu. Okay, subtopik 2.7 iaitu impuls dan daya impuls. Okay, so kita bertemu lagi dengan satu perkataan yang kita biasa dengar, daya. Okay, seperti biasa, so kita tengok dulu standard pembelajarannya. Okay, standard pembelajaran. Yang pertama, berkomunikasi untuk menerangkan impuls dan daya impuls. Maksudnya, kamu boleh explain lah apakah itu impuls, apakah itu daya impuls. Okay, sama ada dari segi definisinya atau apa-apa sajalah. Okay, menyelesaikan masalah melibatkan impuls dan daya impuls. Okay, so ilmu yang sedia adalah ilmu yang sebelum ini. Daya sama dengan daya F sama dengan M. Okay, so impuls dan daya impuls. Okay. Gambar foto 2.8 menunjukkan tindakan seorang atlet lompat jauh yang membengkokkan kakinya semasa mendarat. Apakah kesan daripada tindakan itu? Okey. Dari sini, tindakan membengkokkan kaki ini adalah untuk mengurangkan magnitudo daya impuls ke atas badannya. Okey, impuls ialah perubahan momentum. Okey, impuls ialah perubahan momentum. Beza dengan definisi daya, daya adalah kadar perubahan momentum. Okey, tapi dalam kes ini impuls adalah perubahan momentum sahaja. Okey, impuls ataupun simbolnya dalam kes ini adalah J. Okey, dia adalah dalam sirkuit SSM ya, dalam dulu dia tak cakap pun impuls ni simbolnya adalah J. Okey, SSM dah kenakan impuls sebagai simbolnya adalah J sama dengan MV tolak MU, di mana MV tolak MU ini adalah FT. Okey, so maksudnya kita boleh juga tulis FT sama dengan MV tolak MU. MV tolak MU. Okay, benda yang sama dengan yang inilah, dengan rumus ini. Okay, so MV tolak MU adalah sama dengan FT. Dapat FT sama MV tolak MU. F ini adalah daya, T ini adalah masa. Okay, daya impuls merupakan kadar perubahan momentum. Okay, kat sini nampak. Daya impuls merupakan kadar perubahan momentum. Macam pernah dengar tak? Okay, kalau kamu rasa macam dengar, baguslah. Okay, ini adalah definisi daya kita belajar dalam subtopik 2.6 tadi. Okay, dalam pelanggaran ataupun hentaman dalam masa yang singkat. Okay, rumus daya
impas adalah seperti yang berikut. F sama dengan MV tolak MU bahagi T. Okey. Kalau kamu rasa macam kamu pernah nampak rumus ini, okey, mana kamu pernah nampak? Ni dekat atas ni. Okey, rumus daya impas datang daripada rumus impas di mana T ni kamu bawa darab silangkan bawa ke bawah akan menyebabkan terhasilnya F sama dengan MV tolak MU bahagi dengan T, di mana MV tolak MU itu adalah perubahan momentum. Okey, so dapatlah definisi dia, kadar perubahan momentum. Okey, kita kembali pada gambar rajah atlet tadi. Ni rajah 2.5. Okey, mungkin ada yang macam blur-blur lah. Apa sebenarnya daya impas ni? Okey, so dia kata kat sini tindakan membengkok kaki ini adalah untuk mengurangkan magnitud daya impas ke atas badannya. Okey, kamu try buat kalau kamu berani lah. Kamu try lompat. First lompatan kamu, okey, kamu lompat setepat je lah. First lompatan kamu lompat, kamu jangan bengkokkan kaki kamu. Okey, kamu jangan bengkokkan kaki kamu. Okey, kamu lompat, tegakkan kaki kamu. Kemudian kamu lompat kemudian kamu lompat lagi sekali. Kali ini kamu lompat dengan bengkokkan kaki kamu. Okey. Kamu akan dapati yang kamu lompat, yang kamu luruskan kaki bila kamu nak mendarat tu, okey, lebih sakit kaki kamu. Kaki kamu akan lebih sakit bila kamu luruskan kaki sebelum kamu semasa kamu tengah melompat. Okey, kamu bengkokkan kaki, kamu akan rasa kurang sakit. Okey. Sakit itu apa punca kamu sakit? Okey, sakit itu datangnya daripada daya impas. Kaki yang lurus, okey, akan menghasilkan daya impas yang tinggi berbanding dengan kaki yang kamu bengkokkan sebelum kamu nak mendarat dekat tanah. Okey, kenapa? Okey, ianya berkaitan dengan masa. Okey, kaki yang kamu luruskan sebelum kamu mendarat itu akan sampai lebih cepat berbanding kaki yang kamu bengkokkan. So, bila dan sampai lebih cepat, so masa hentaman adalah lebih singkat. Bila masa hentaman lebih singkat, okay, daya impas akan bertambah. Okay, saya ulang. Okay, bila kaki kamu lurus, okay, kaki kamu akan sampai tanah dulu. Okay, so bila kaki kamu sampai tanah dulu, so kita kata kat sini masa hentaman adalah singkat. Bila masa hentaman singkat, daya impas akan besar. Okay, semuanya bergantung pada rumus inilah. Okay, kalau kamu bengkokkan kaki kamu akan lambat sampai ke bumi. Okey. So kat sini kita boleh kata masa hentaman adalah bertambah. Okey, bila masa hentaman bertambah, daya impas akan berkurang, maksudnya kurang sakitlah. Okey, saya rasa nanti ada banyak lagi contoh kita tengok. Okey, jika perubahan momentum MV dan MU adalah malam, maka F berkaitan songsan dengan masa. Okey. Jika T adalah kecil, maka F adalah besar dan sebaliknya. Saya kata F ini adalah daya, T ini adalah masa hentaman. Okey, kalau masa hentaman besar, daya akan kecil. Kalau masa hentaman kecil, daya akan jadi besar. Okey, so kita tengok slide seterusnya. Okey, sebenarnya saya baca dulu. Sebenarnya semua situasi yang anda kaji dalam aktiviti 2 macam kita tengok melibatkan sepasang daya, iaitu daya tindakan dan daya tindak balas. Okey, hubungan antara daya tindakan dan daya tindak balas boleh dijelaskan dengan hukum gerakan Newton ketiga. Okey, so kita akan jumpa hukum Newton yang ketiga tadi. Pertama yang tadi awak sebelum cuti hari itu pertama. Okey, ini yang kedua tadi, yang ketiga inilah menyatakan setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Okey, masuk kat sini. Tengok kat sini bola sepak ini. So, daya tindakan bila disepak, okey. So, ada daya tindakan yang bertindak ke atas bola, ke depan, ke kanan. Okey, dan pada masa yang sama ada daya bertindak balas ke kiri juga. Okey. So, ada dua daya yang bertindak. Okey. Sebagai satu contoh lagi, okey, jika satu jasad hukum Newton ketiga ni lebih kepada tingkatan 5 ni. Kita akan belajar lagi lah. Akan satu jasad, satu jasad bergun. So, akan ada dua daya bertindak. Satu ke bawah, satu ke atas. Okey. Di mana yang bawah ini adalah daya tindakan. Kita boleh tengok sini. Daya tindakan. Okey. Daya ke atas ini adalah daya tindak balas. Okey. Dia macam cinta lah. Okey. Hukum Newton ketiga ni macam cinta. Okey. Dia mesti ada dua hala. Okey, dia tak boleh salah. Kamu tak boleh shock sendiri seorang-seorang sahaja. Okey, mesti kamu punya crush tu mesti punya perasaan yang sama juga dengan kamu. Cinta kamu terhadap crush kamu adalah sama dengan cinta crush kamu terhadap kamu. Lebih kurang macam itulah hukum gerakan Newton ketiga ni.
Okey, lebih kurang macam tu. Okey. Okey, so tengok kat sini, menambahkan metode impas mulai tindakan ikut lajak. Okey, ini keluar soalan SPM tahun lepas. Okey, tindakan ikut lajak. Okey, so kita tengoklah. Sepakan yang kuat diikuti tindakan ikut lajak akan menghasilkan impas yang besar. Okey, dengan ini bola mengalami perubahan momentum yang besar dan bergerak dengan hal laju yang tinggi. So kalau momentum itu besar, perubahan momentum itu besar, jadi hal laju bola itu akan jadi lebih tinggi. Okey. So kita tengok yang kedua, okey, mengurangkan daya impas dan dengan memanjangkan masa impak. Okey. So bahagian depan kereta, okey, sebenarnya diperbuat daripada bahan yang mudah remuk. Okey, sebenarnya diperbuat daripada bahan mudah remuk. Jika berlaku pelanggaran di hadapan, so kereta itu akan remuk. Bahagian depan kereta itu akan jadi remuk. So bila dia cepat remuk, okey, ianya sebenarnya memanjangkan masa hentaman. So bila masa hentaman bertambah, jadi daya impas akan lebih kecil, jadi kamu akan kurang cedera lah. Okey, seperti kata kat sini, pelanggaran menyebabkan kereta diberhentikan dan mengalami satu perubahan momentum. Bahagian hadapan kereta yang mudah remuk, okey, memanjangkan masa impak semasa pelanggaran. Dengan itu, magnitud daya impas ke atas kereta dapat dikurangkan. Okey. So, bahagian depan kereta ini sebenarnya mudah remuk. Bila mudah remuk itu maksudnya dia adalah lebih lembut lah. Okey, ianya adalah lebih lembut. Okey, permukaan yang lembut. Okey. So, kat sini kita nampak, okey, daya impas kurang dengan cara memanjangkan masa hentaman. Okey, macam mana nak memanjangkan masa hentaman? Dengan menggunakan bahan yang mudah remuk ataupun bahan yang lembut. Okey, yang kedua kat sini, yang ketiga, meningkatkan daya impas dengan mengurangkan masa impak. Okey. So, apa yang berlaku? Alu tu yang ni lah penumbuk ni. Okey, penumbuk ni alu yang bergerak pada hal laju yang tinggi dihentikan oleh lesung yang keras dalam selang masa yang singkat. Okey, maka kat sini daya impas yang besar akan dihasilkan. So, kamu boleh hancurkan apa segala benda lah, rempah-rempah dalam lesung ini. So, apabila alu itu kamu pukul, kena pada lesung, so dia akan berhentikan. So, menghasilkan masa hentaman yang singkat. Okey, so daya impas yang besar dapat dihasilkan. Okey, kalau kamu perasan, okey, yang ini silap. Okey, ni, okey, dia melibatkan bahan yang lembut. Yang bawah ini melibatkan bahan yang keras. Okey, so kalau kamu pandai, kamu boleh buat kat sini kesimpulan bahawa bahan yang lembut akan memanjangkan masa hentaman ataupun masa impak lah. Masa impak, masa hentaman tu sama ya. Manakala bahan yang keras akan memendekkan masa hentaman. Okey, tak percaya? Okey, cuba hentak kepala kamu dekat dinding. Dinding, permukaan dinding keras atau lembut? Keras kan? So bila kamu hentak kepala kamu dekat dinding, so disebabkan dinding itu permukaannya adalah keras, jadi masa hentaman adalah singkat. So, bila masa hentaman singkat, so daya impas adalah tinggi. Sebab itulah kamu sakit. Okey, kamu sakit disebabkan oleh daya impas. So, dia punya keyword kat sini, permukaan keras, masa hentaman pendek, daya impas tinggi. Okey, itu dia punya kata formula dia lah. Permukaan yang keras, okey, masa hentaman adalah pendek, okey, daya impas adalah tinggi. Okey. Kalau yang lembut pula, permukaan lembut, kamu hentak kepala kamu dekat bantal ke, dekat tilam ke, sakit tak? Tak sakit kan? Okey, sebab apa? Okey, permukaan yang lembut akan memanjangkan masa hentaman. Bila masa hentaman adalah panjang, jadi daya impas adalah kecil. Sebab itu kamu tak sakit. Okey, so ini kalau permukaan lembut, formulanya dia punya cara nak hafal. Permukaan lembut, masa hentaman panjang, daya impas kecil. Okay, itu adalah keyword dia lah. Lembut, masa hentaman panjang, daya impas kecil. Kalau keras, masa hentaman pendek, daya impas besar. Okay, itu kamu kena hafal lah. Okay. Okay. Menyelesaikan masalah melibatkan impas dan daya impas. Okay. Saya tak explain sangat. Okay, sebab dianya lebih kurang sama saja dengan soalan yang sebelum ini. Okay, lebih kurang sama saja. So, saya tak explain sangat lah. Okay, contoh satu macam contoh ni kamu tengok sendirilah. Kalau tak faham, bagi tanya WhatsApp saya. Tanya. Okay, latihan formatif 2.7. Okay, buat kedua-dua soalan ini. Okay,
Kalau ikutkan soalan satu ni mungkin ada masalah sebab tak ada gambar otak kat sini. Okay, mungkin sama saja dengan contoh satu dengan contoh dua. So, kita tengok soalan nombor 2. Seorang pemain bola sepak menendang sebiji bola yang berisi 450 gram dengan daya 1500 Newton. Masa sentuhan kasutnya ialah 0.008 saat. Okay, berapakah impuls yang dikenakan pada bola itu jika masa sentuhan ditambahkan sehingga 0.13 saat? Berapakah hal laju bola itu? Okey, so soalan ini dia kata bagi jersey 450 gram, okey, dengan daya 1500 Newton. So ini adalah M ini adalah F. Okey, masa sentuhan bola ialah 0.008 saat. So ini adalah T, masa. Berapakah impuls yang dikenakan pada bola? Okey, jika masa sentuhan itu ditambah sehingga 0.013 saat. Okey, berapakah laju bola itu? Soalan dua soalan lah. Pertama dia tanya impuls, impulsnya berapa. Okey, yang kedua adalah hal laju bola itu jika masa sentuhan itu ditambahkan jadi 0.013. Okey, so jangan confuse lah. Saya pun memang confuse juga tengok soalan ni. Okey, so kita nak jawab soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama nombor 2 ni dia cari impuls. So ingat impuls rumusnya adalah Ft. Impuls sama dengan Ft ataupun J sama dengan Ft. Okey, so F sudah ada. F-nya adalah 1500 kat sini. T-nya adalah 0.08 saat. So ini adalah kita ganti sajalah. Okey. Impuls simbolnya adalah J. So ganti sajalah. J sama dengan Ft. So F itu adalah 1500 darab dengan 0.08. So kamu dapat impuls. Okey. Okey, unit bagi impuls adalah F ini adalah Newton. T ni saat kan. So dapat unit NS. Okey, unitnya adalah NS. Okey. Seterusnya, dia suruh cari berapakah hal laju bola itu. Okey, berapakah hal laju bola itu jika masa sentuhan ditambah kepada 0.013. Okey, so kamu guna saja macam biasa. Rumus dia Ft sama dengan mv tolak mu. Okey, Ft sama dengan mv tolak mu. Okey, bezanya sekarang F ini kekal sama 1500, T itu sudah jadi 0.013. Okey, so M tu dah ada. Dia suruh cari adalah hal laju bola itu. Okey, dia suruh cari hal laju akhir bola itulah. Okey, so mv tolak mu. Sekejap ya. So Ft tadi kamu dah kira, Ft tu kamu kira baru sama dengan mv tolak mu. Okey, mv tolak mu. Okey, so hal laju dia suruh cari hal laju akhir lah. So berapa hal laju awal dia? So hal laju awalnya adalah kosong. Okey, sebelum bola itu ditendang, bola itu tidak bergerak lah. Kita buat macam bola itu tidak bergerak. So apa kamu kena buat? So gantikan saja M ini. Okey, gantikan saja M inilah. Tapi hati-hati. Jisim kat sini adalah 450 gram. So kena tukar gram ke 450 gram ini kepada kilogram. Lepas tu baru kamu ganti. So kiranya F ini adalah 1500. T ini adalah 0.013 saat. Okey. Jisim ini, M ini adalah 450 gram. Lepas kamu tukar unit kepada kg. Okey. Dan cari V lah. MU ni adalah kosong. Okey, sebab U ni dah kosong lah. So apa-apa saja jarak yang kosong akan dapat nilai kosong. So ini macam cancel lah. Okey. So carilah V ini. Pindah-pindah kamu dapat jawapan. Okey. So itu saja untuk hari ini. So jangan lupa, okey, dalam ruangan komen tulis nama kamu, tulis kelas, okey, kemudian tulis jawapan kepada soalan saya tadilah. Okey, berikan definisi kuantiti vektor dan kuantiti skala. Okay, nyatakan kuantiti vektor ialah apa, kuantiti skala ialah apa. Okey, so itu saja untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih.